beradanya 10 orang tentera seperti Lieutenant Adnan, maka tanah Melayu tidak akan jatuh ke tangan Jepun. Berarti sangat powerful sekali, geng ya. Ini surat rahsia tau. Satu orang pun lu jangan kasih baca ini surat, ha? Ngapain? Apa tertutup ini? Cakap orang tak boleh baca. 3. Negaraku, negaraku. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya, kalau Fakta Channel mengupload video terbaru, ada ramai sekali kawan-kawan yang minta saya untuk mereview, mereaction video terbaru dari Fakta Channel, geng ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ada Muhammad Asman ya, dia kirimkan link video yang cukup menarik dari Fakta Channel. Oke, tidak hanya itu saja, geng ya, ada juga Jufri Ja'far ya, dia kirimkan link yang sama, 10 kisah heroik rakyat Malaysia yang ramai tak tahu. Oke. Nah, lalu ada juga Rudy Ruats, geng ya. Dia kirimkan link yang sama, yaitu dari Fakta Channel, geng ya. Ada Iva Gani juga, geng ya. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Fakta ada buat video baru Wak, nanti boleh di-react ya. Terima kasih atas doanya Wak. Samalah kita memajukan negara kita. Kita kan serumpun. That's right, betul geng ya. Oke, ternyata ada ramai sekali kawan-kawan yang minta saya untuk mereview, mereaction video dari Fakta Channel yang terbaru, geng ya. Dan ini dia 10 kisah heroik rakyat Malaysia yang ramai tak tahu. Wow, apa ini? Komando Malaysia kirim 50 sen, kenapa musuh tiba-tiba terus berundur? Oh, ini menarik, geng. Oke lah, kita akan nonton, geng ya, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya, Re hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. So, langsung aja kita mulai videonya seperti apa ini ya. Oke. Pertama kali, Fakta minta maaf untuk video kali ini. Fakta agak serius, tapi izinkan Fakta berkongsi sesuatu yang amat penting. Boleh tak kalau Fakta katakan, tanpa mereka ini, mungkin kita takkan dapat merasa kemerdekaan yang kita miliki hari ini. Ini kerana tanpa mengira kaum, bangsa maupun agama, mereka inilah yang telah mengorbankan segala-galanya. Betul. Bukan saja masa ataupun harta, bahkan nyawa mereka, semata-mata untuk memastikan generasi kita ini merasakan kemerdekaan. Merdeka! Ada kisah perjuangan heroik mereka di dalam video kali ini yang sebelum ini dirahsiakan dari pengetahuan umum. Namun baru-baru ini ia telah dibongkarkan. Jadi disebabkan video kali ini agak panjang, Fakta akan ringkaskan intro tajuk heroik kali ini. Oleh itu, sempena meraihkan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-67, apa kata kita sama-sama menggambil bendera dan mengibarkan sambil melaung. 10 kisah heroik rakyat Malaysia yang ramai tak tahu. Sebelum kita mulakan video, marilah bersama-sama kita membacakan Al-Fatihah dan mendoakan untuk para pejuang yang telah terkorban. Al-Fatihah, geng ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Al-Fatihah untuk pahlawan-pahlawan yang telah gugur membela negara kita, geng ya. Baik itu di Indonesia ataupun di Malaysia. Kita lanjut lagi, geng. 10. The Great Escape. Korang bayangkan kalau korang berada di situasi ini, di mana 60 orang komando berdepan dengan 400 orang komunis yang terlatih di dalam hutan yang tebal. Adakah korang sanggup? Kayaknya nggak sanggup deh. Pada 1976, pasukan tentera Malaysia pada ketika itu telah ditugaskan untuk menjalani satu operasi yang diberi nama Operasi Gubeh, di mana seramai 60 orang komando diarahkan untuk menggempur kubu-kubu komunis di sebuah hutan tebal terletak di sempadan Thailand yang pada ketika itu dikawal rapi oleh hampir 400 anggota komunis. Yang membuatkan operasi ini bertambah sukar adalah hutan tersebut telah pun dipasang sebanyak 3,600 jerangkap sama dan mengekalkan pasukan komando
untuk menggempur melalui darat. Setelah berbincang, mereka pun mengambil keputusan untuk melakukan serangan hendap melalui udara. Pada awalnya, misi tersebut berjalan lancar dan membuatkan sebahagian besar anggota komunis melarikan diri. Namun apabila komunis telah menyedari misi rahsia itu, mereka mula menyerang balas sehingga menyebabkan ramai komando yang terkorban dan memaksa mereka untuk keluar dari hutan tersebut melalui helikopter yang terbang berulang-alik mengambil mereka. Tetapi rancangan itu terhenti apabila pihak komunis mengetahui mengenai misi penyelamatan tersebut, menyebabkan seramai 18 orang komando tidak dapat diselamatkan. Korang bayangkanlah, 18 orang komando terpaksa berdepan dengan beratus musuh dalam pertempuran yang sengit, dan pada waktu yang sama sambil mengelak jerangkap sama. Sebanyak 18 buah keranda telah disediakan oleh pihak tentera di kem Gubei. Alangkah terkejutnya mereka apabila tiba-tiba seorang demi seorang tiba di kem itu. Kisah yang sangat menakjubkan ini telah ditulis semula oleh Abdul Latif Talib dalam bukunya bertajuk Pertempuran di Gubei. Harusnya yang seperti ini difilmkan, geng. Pertempuran di Gubir. Wow. Ini seolah-olah apa, geng? Yang kalau saya melihat tadi, bayangkan 60 komando versus 400 komunis. Ini rasa-rasanya nggak masuk akal ini ya. Dan nggak seimbang. Belum lagi dengan jebakan-jebakannya yang dibuat di dalam hutan itu, geng ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. 9. Black Hawk Down. Ya. Kalau korang nak tahu, filem Hollywood Tahu nih saya nih. Black Hawk Down sering menggambarkan kisah heroik tentera Amerika Syarikat yang terperangkap di Somalia. Seolah-olah tentara Amerika itu hebat, padahal diselamatkan dengan negara kecil. Apa nggak malu tuh, geng ya? Kita lihat. Apa yang mungkin tidak banyak orang tahu dan tidak diceritakan dalam filem itu adalah yang bertarung nyawa menyelamatkan tentera Amerika Syarikat pada masa itu sebenarnya merupakan tentera Malaysia. Menurut perkongsian daripada beberapa veteran tentera yang terlibat, tentera Malaysia khususnya unit Malbat menunjukkan keberanian luar biasa walaupun dianggap tidak mempunyai pengalaman berperang di peringkat antarabangsa. Mereka berdiri teguh di barisan hadapan bertempur selama 7 jam tanpa henti. Usaha mereka berhasil apabila misi penyelamatan 70 tentera elit Amerika Syarikat yang terperangkap telah berjaya, sekaligus membuktikan semangat juang dan kehebatan tentera Malaysia di mata dunia. Our plan B after the first failed attempt to go out there and get them was to Ini saksi hidupnya ya. an international task force with Malaysian armored personnel carriers and Pakistani tanks. I kept turning around to this little Malaysian driver. I said, you just drive this thing, get it the hell out of here. And he kept turning back saying, no, we stay. And just kept saying, we have to stay here. And I couldn't figure out. I thought everything was, once the vehicles got there, we'd take off and leave. But I didn't know that, Walcott was still in the aircraft. When we got in trouble that night, we had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. The Malaysian armored personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. They basically kept a driver and a gunner in those vehicles and then handed the rest of it over to us and said, we'll go wherever you ask us to go. We'll do whatever you ask us to do tonight. We're here to help out. Walau bagaimanapun, selain filem Black Hawk Down, terdapat versi yang lebih tepat, iaitu filem dokumentari bertajuk Black Hawk Down: The Untold Story, serta filem Malbat, Bakara, termasuk sebuah buku bertajuk Somalia, Belang Harimau Besi. Peristiwa ini bukan sahaja mengangkat nama tentera Malaysia di pentas dunia, tetapi juga memberi penghormatan kepada keberanian dan semangat juang mereka yang tiada tandingan. Fakta pernah ceritakan pasal kisah Black Hawk Down sebelum ini dalam video bertajuk 10 Rahsia Gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Ya, aku pernah nonton sih. Dan Tuan Rosi Baharom disebabkan ini bukan filem Hollywood, maka peranan Malaysia tidak ada iktiraf. Itulah. Malaysia tidak terlibat dalam misi itu. Itulah, geng ya. Karena kalaupun realnya, faktanya mengetahui tentara dari Amerika diselamatkan oleh negara kecil, mereka pasti malu, mereka mau ditaruh di mana nih muka, ya kan? Makanya di film Black Hawk Down itu tidak disebut sama sekali, geng ya. Tetapi kenyataannya, faktanya ya, para pejuang-pejuang atau tentara-tentara Amerika Serikat yang ditawan musuh, mereka mengakui kebenarannya, geng ya, bahwasanya mereka diselamatkan oleh tentara dari Malaysia. Padahal di pikir logik nggak masuk akal, mereka tidak ada pengalaman perang sama sekali, geng ya, apalagi perang yang bertaraf internasional.
Tapi ini lain ini lain geng ya, para askar tentara Malaysia pada saat itu ya di misi Malbat itu ya. Ini lain ini geng ya. Itulah anehnya Amerika ya, Mama Rika itu anehnya itu ya. Jadi malu untuk mengakui geng ya, betul tak ya? Oke lah, kita lanjut lagi geng. 8. 8. Tragedi Lahad Datu. Oh ya, Lahad Datu. Tragedi di Lahad Datu telah menjadi satu titik noktah paling gelap di dalam sejarah Malaysia. Menurut banyak laporan, tragedi pencerobohan pengganas Sulu pada tahun 2013 yang dikenali sebagai Askari Raja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara ini didakwa berlaku kerana mereka mahu menuntut Sabah kembali menjadi wilayah Kesultanan Sulu. Namun disebabkan tragedi mengenai Lahad Datu ini agak panjang dan banyak melibatkan perkara yang sensitif, Faktau tak nak sentuh sangat dengan terperinci. Tetapi apa yang menarik perhatian Faktau semasa cari pasal tajuk ini adalah perkongsian kisah mengenai Komando Malaysia yang memberikan duit Shilling 50 sen kepada waris Sultan Sulu. Menurut perkongsian tersebut, individu yang mendakwa sebagai salah seorang waris Sultan Sulu iaitu Jamaluddin Kiram ketiga mendakwa yang dia mempunyai 10,000 tentera di belakangnya dan mampu menawan Sabah dalam tempoh hanya 2 jam. Selepas kenyataan itu dibuat, seorang anggota komando JJK yang bernama Sam telah masuk ke dalam kubu Sultan Sulu tanpa memakai sebarang uniform dan menyamar sebagai orang awam. Sam dengan mudah menyusup masuk ke dalam dengan hasil disikannya dan memberikan duit 50 sen kepada seorang budak lelaki untuk diserahkan kepada Sultan Sulu. Duit itu dikatakan merupakan simbolik untuk menandakan dan membuktikan kehebatan bahawa tentera Malaysia mampu dan tahu tentang keberadaan lelaki yang mendakwa dirinya waris Sultan Sulu itu. Menurut perkongsian itu lagi, setelah menerima duit itu, Sultan Sulu terasa terancam dan meminta perlindungan daripada kerajaan Filipina. Benar ataupun tidak kisah ini, wallahualam. Tapi apa yang pasti, semangat juang serta pengorbanan dari pelbagai badan beruniform Malaysia dalam menangani pencerobohan di Lahad Datu sehingga ada yang melibatkan nyawa dalam mempertahankan Malaysia patut dihargai dan dikenang dengan penuh rasa hormat. Jasa dan pengorbanan mereka dalam tragedi Lahad Datu ini turut difilmkan dengan tajuk Lahad Datu. Lahad Datu. Ini ramai sekali minta saya untuk mereaction trailer dari film ini geng ya. Takluk Lahad Datu diinspirasikan daripada kisah benar. Ramai sekali yang minta saya untuk mereview atau mereaction video ini geng ya. Mantap juga lah. 7. Ekspedisi 1998. Okey, apa ini? Berbeza dengan tajuk-tajuk lain, senarai kali ini agak berbeza sedikit kerana ia tidak melibatkan peperangan atau pertempuran. Namun, Faktau masukkan juga sebab kisah ini telah menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Pada tahun 1998, tentera Malaysia telah diberikan misi khas untuk membuat penerjunan paling ekstrim dalam sejarah, iaitu ekspedisi Kutub Utara yang disertai oleh 16 penerjun daripada Komando Tentera Darat, Komando Polis Diraja Malaysia, Paskal dan gabungan ya. Malah punyalah bahayanya ekspedisi ini sehinggakan setiap daripada anggota yang terlibat diminta untuk menulis surat wasiat sebagai persediaan awal. Malam sebelum kami berlepas ke Kutub Utara, saya telah minta ke semua ahli ekspedisi untuk menulis wasiat dan menulis surat terakhir untuk keluarga. Sekiranya ada apa-apa berlaku, dipendekkan cerita hasil daripada keberanian, kecekapan dan pengorbanan barisan pertahanan. Ekspedisi terjun dari ketinggian 1000 kaki itu bukan sahaja berjaya dengan lancar, malah secara tidak langsung telah membuatkan Malaysia mencipta rekod di Asia sebagai negara beriklim tropika pertama yang menjejakkan kaki ke Kutub Utara. 19 April 1998, aku pernah dengar geng. Malaysia mencatat sejarah gemilang apabila menjadi negara pertama di Asia menakluki Kutub Utara, kawasan paling sejuk di dunia pada pukul 1.48 pagi. Bukan itu saja, malah mereka juga turut menerjunkan sebuah Proton Wira dengan tujuan untuk memperkenalkan kereta ini ke pasaran Eropah. Penglibatan Proton ketika itu, masa itu dia belum lagi dapat pasaran di Eropah. Kita kena buktikan bahawa kereta nasional kita ni bagus untuk pasaran Eropah. Jadi cara untuk membuktikannya ialah untuk membawa dia ke satu tempat yang ekstrim. Malah keberanian prajurit Malaysia ini turut dipuji oleh tentera dari Rusia yang mendakwa mereka pun tak sanggup untuk pergi ke Kutub Utara untuk menjalani misi tersebut walaupun mereka tinggal di kawasan yang bersalji. Yang Rusia dapat tahu yang kami nak pergi semasa latihan di Volosovo. Ingat lagi peneliti Rusia tu semua kata orang Malaysia ni gila. Dia orang pun tak sanggup nak pergi walaupun dia orang duduk dalam kawasan yang memang ada salji dan sebagainya. Dia tak sanggup pergi. Padahal
mereka itu mestinya sangat biasa kan dengan salji kan, tetapi nyatanya mereka pun nggak sanggup geng ya, justru malah tentara atau polis ya, operasi gabungan tadi ya, yang berasal dari negara seperti kita ya, yang hanya ada musim panas, musim hujan ya, sanggup di iklim bersalji seperti itu geng. Ini kalau tak silap pernah saya reaction geng kalau silap, tapi aku lupa itu tahun berapa itu geng ya. Oke. Ya kita lanjut lagi geng. 6. Operasi Fajar 8. Oke. Kisah ini Fatau ada sentuh sedikit dalam video sebelum ini bertajuk 10 negara tersembunyi yang dirahsiakan kewujudannya dari dunia. Lalu juga telah banyak kali cuba merampas kapal milik Malaysia. Secara situasi cukup genting. Namun di dalam video kali ini Fatau akan ceritakan dengan lebih terperinci apa sebenarnya yang berlaku. Pada tahun 2014 sekitar pukul 11.40 malam, Malaysia telah menerima panggilan kecemasan yang mengejutkan. Can you confirm how many person on board? How many pilot you can confirm on board, Laurel? Pirate boat. This is Malaysian. Panggilan kecemasan ya. Sebuah kapal tanker milik Malaysia bernama Bunga Laurel telah diserang ladun Somalia yang pada masa itu cuba untuk merampas kapal tersebut. Tetapi tindakan pantas daripada beberapa unit yang terlibat, di mana TLDM dengan segera bertindak menghantar 14 anggota komando Pascal dengan misi untuk menyelamatkan kapal tersebut. Walaupun dalam keadaan malam yang gelap, TLDM telah mengatur strategi yang sangat kemas. Beberapa penembak tepat telah ditempatkan di atas kapal sokongan untuk memberikan bantuan dari jauh. Sementara 14 anggota Pascal yang dihantar telah menyelundup masuk ke dalam kapal Bunga Laurel untuk menghapuskan lanun dari dalam. Manakala sebuah helikopter pula telah ditugaskan untuk menyerang kapal induk lanun bagi menghalang mereka dari menghantar bantuan. Hasil daripada kecekapan serta kehebatan anggota yang terlibat, akhirnya pihak lanun Somalia telah menyerah kalah dan kapal kargo Bunga Laurel milik Malaysia berjaya diselamatkan. Apa yang akan anda saksikan ini tidak pernah disiarkan untuk tontonan umum. Insiden kapal Bunga Laurel di Tawan Lanun Somalia di Teluk Aden Januari lalu. Ternyata begitu geng. Iya. Berarti ada filmnya ya, film Pascal ini ya. Wah, ini wajib harus nonton sih yang ini geng ya. 5. Lieutenant Adnan. Siapa sebenarnya Lieutenant Adnan ini? Yang membuatkan namanya begitu dikenang dan dihormati. Semuanya bermula pada tahun 1942 apabila Jepun telah melancarkan serangan besar-besaran ke atas Singapura dalam pertempuran yang dikenali sebagai pertempuran Bukit Candu. Pada ketika itu, Lieutenant Adnan atau nama sebenarnya Adnan Saidi yang pada masa itu merupakan pegawai dalam Regimen Askar Melayu bersama 41 anggotanya telah berjuang habis-habisan mempertaruhkan nyawa berdepan dengan 800 askar Jepun dari memasuki negara Singapura. Walaupun tentera Lieutenant Adnan terdiri daripada hanya 42 orang, semangat juang mereka memberikan tentangan yang luar biasa kepada 15,000 askar Jepun. Setiap serangan yang dilancarkan oleh pihak Jepun berjaya dipatahkan oleh keberanian dan ketabahan mereka dengan askar-askar Jepun gugur satu demi satu di medan perang. Namun pertempuran yang berlarutan serta kehabisan peluru akibat berdepan dengan lebih 300 kali ganda jumlah tentera Jepun akhirnya mengakibatkan mereka berhadapan dengan kesudahan yang tidak dapat dielakkan. Akhirnya kesemua wira-wira ini terkorban dan Singapura jatuh ke tangan pihak Jepun. Namun kehebatan mereka ini telah dipandang tinggi oleh Jeneral Imperial Jepun ketika itu, iaitu Tomoyuki Yamashita, yang mengatakan jika adanya 10 orang tentera seperti Lieutenant Adnan, maka tanah Melayu tidak akan jatuh ke tangan Jepun. Berarti sangat powerful sekali geng ya. Maksudnya skill bertempur mereka ini di atas rata-rata geng ya. Rata-rata tentara pada saat itu. 4. Sarjan Hasan. Oh iya pernah dengar. Sama juga seperti Lieutenant Adnan, nama Sarjan Hasan juga Sarjan Hasan disebut sejak dahulu lagi. Sedangkan kisah mengenai Sarjan Hasan ini pernah diangkat di dalam filem P. Ramlee. Nah, hanyalah patutlah pernah dengar. Kita sama bangsa, bersatu padulah hendaknya. Namun berbeza dengan apa yang dipaparkan di dalam filem,
Kita sudah menang dan Jepun kalah. Sarjan Hasan atau nama sebenarnya Hasan Osman sebenarnya berkhidmat ketika era komunis dan bukannya Jepun. Menurut kisah yang dikongsikan oleh cucunya sendiri, sebenarnya terdapat banyak lagi kisah perjuangan Sarjan Hasan yang tidak diceritakan dan apa yang dipaparkan di dalam filem itu hanyalah sebahagian saja. Antaranya 10 hari sebelum pengisytiharan kemerdekaan, Sarjan Hasan telah terlibat dalam menggagalkan usaha 400 hingga 500 anggota komunis di Waterfall Estate, Rawang yang cuba untuk mensabotaj majlis tersebut. Malah, Lembaga Muzium Negeri Sembilan sendiri pernah mengadakan pameran Sarjan Hasan, pahlawan terbilang pada 16 hingga 31 Ogos 2016. Ini surat rahsia tau. Satu orang pun lu jangan kasih baca ini surat, ha? Ngapain? Apa tertutup ini? Jaga bola tak boleh baca. 3. Oke, tiga. Tun Abdul Razak. Nah ini, Sebenarnya kali geng. ini pasti ramai di antara korang dah tahu sebab banyak kali Faktor pernah masukkan dalam video sebelum ini. Ya. Tun Abdul Razak yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua ini pernah jadi spy. Spy. Namun Faktor akan masukkan juga sebenarnya kemerdekaan sebagai peringatan kepada kita tentang jasa dan pengorbanan antara tokoh kemerdekaan ini. Mungkin ramai di antara kita mengenali Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Namun sebelum menggalas jawatan tersebut, beliau merupakan antara pejuang yang telah diberikan tugas yang sangat berat dalam strategi menghapuskan tentera Jepun sewaktu penaklukan Jepun ke atas Malaya pada tahun 1941. Tun Abdul Razak telah menyertai pasukan Force 136 sebagai cabang askar Wataniah Pahang yang dipimpin oleh Yop Maidin. Kerana kebijaksanaan beliau, Tun Abdul Razak telah diberikan tugas untuk menyusup masuk ke dalam ketenteraan Jepun dengan menyertai perkhidmatan awam Malaya di bawah tentera Jepun untuk menjadi pengintip. Disebabkan Tun Abdul Razak cepat belajar dan pandai berkomunikasi, dengan mudah beliau mendapat kepercayaan dan memperdayakan pihak Jepun sehingga dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Dengan jawatan itulah beliau mudah untuk memperolehi maklumat tentang pergerakan Jepun yang kemudian diserahkan secara rahsia kepada pasukan gerila Wataniah Pahang. Maklumat yang diberikan itu secara tidak langsung telah membantu askar Wataniah menentang dan mematahkan banyak aktiviti serta rancangan Jepun secara rahsia walaupun Jepun memiliki jumlah askar yang jauh lebih ramai. Itulah, geng. Berarti memang sangat brilian sekali beliau ya. Bahkan sampai-sampai mungkin kalau menurut saya berarti beliau ini sangat fasih berbahasa Jepun ya. Sampai-sampai pihak Jepun percaya kepada beliau, geng ya. Dua. Peristiwa Bukit Kepong. Bukit Kepong. Peristiwa Bukit Kepong telah menjadi saksi kepada kehebatan pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada 23 Februari 1950. Peristiwa ini bermula apabila secara tiba-tiba Balai Polis Bukit Kepong telah diserang hendap oleh 180 orang komunis pada pukul 5 pagi dengan amaran supaya pihak polis menyerah kalah. Biar sini semua! Oi, polis! Letakkan senjata! Lebih baik serah diri. Namun, semangat perjuangan dalam mempertahankan tanah air walaupun hanya berjumlah 25 anggota, pihak polis Bukit Kepong tidak menyerah kalah dan berjuang habis-habisan menentang 180 orang komunis itu. Biarpun perjuangan mereka teruji apabila ada di antara keluarga mereka yang dijadikan tebusan, namun kesemua anggota polis ini sedikit pun tidak gentar dan tetap dengan pendirian untuk tidak tunduk kepada komunis. Malah ketika 2 orang anggota polis telah gugur, isteri-isteri mereka pula mengangkat senjata meneruskan perjuangan dan bertempur bersama anggota-anggota lain sehinggalah mereka kehabisan peluru. Walaupun akhirnya berjaya ditawan, semangat heroik anggota polis bersama keluarga mereka mempertahankan Malaysia telah menjadi saksi kepada penubuhan muzium di mana perjuangan dan pengorbanan semangat wira mereka diabadikan tanpa mengira bangsa, jantina dan agama. Sebenarnya ada banyak lagi pejuang-pejuang kemerdekaan yang Faktor tak sentuh dalam video kali ini. Ini kerana kebanyakan daripada mereka Faktor pernah ceritakan dalam video bertajuk 10 pahlawan Malaysia yang digeruni negara luar. Faktor ada letakkan link untuk ke video itu di ruangan description. Oke. Yang namanya komunis ya, baik itu komunis yang ada di Malaysia masa itu atau komunis yang ada di Indonesia masa itu, ini sama-sama biadab dan kurang ajar betul, geng ya. Itulah. Semoga komunis-komunis itu tidak muncul lagi ke depannya nanti, geng ya. Oke, luar biasa perjuangan mereka ini. Mat Kilau. Datuk Bahaman. Tok Janggut. Mat
Saleh, Mat Saleh, Rentap, Rentap, Datuk Maharaja Lela, Maharaja Lela, Tok Gajah, Tok Gajah, Yang Tuan Anta, Dul Said, Dul Said. Abdul Rahman Limbong. Ya. 1. Oke, 1. Tunku Abdul Rahman. Bila kita sebut Ini. tentang merdeka, pastinya Tunku Abdul Rahman akan muncul di fikiran kita. Ya. Merdeka. Ya, ini, geng. Ini kerana kita semua tahu betapa hebatnya perjalanan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Malaysia. Namun, di sebalik tabir kejayaan ini, mungkin ramai yang tak tahu terdapat kisah yang sangat menyentuh hati. Seperti kita tahu, antara rancangan terawal Tunku Abdul Rahman dalam menuntut kemerdekaan adalah melalui rombongan merdeka, di mana beliau ke London untuk mengadakan satu persidangan yang dinamakan sebagai Persidangan Malaya Merdeka di Lancaster House, London. Tapi apa yang ramai tak tahu, pada masa itu Tunku Abdul Rahman tidak mempunyai wang untuk ke sana. Malah menurut perkongsian daripada wartawan Syaril Kadir, Tunku Abdul Rahman pernah terfikir untuk menjual harta peribadinya bagi mendapatkan wang yang diperlukan demi menuntut kemerdekaan negara ini. Namun Tunku tidak pernah berputus asa dan berusaha mencari dana dengan pelbagai cara. Tetapi demi melihat kemerdekaan tanah air tercinta, penduduk di Malaysia pada masa itu dengan penuh semangat menyumbang serta mengorbankan apa sahaja yang mereka ada untuk membantu Tunku. Ada penduduk yang menyumbangkan wang, ada yang menyumbangkan emas, dan paling sayu dikatakan ada wanita yang menyumbangkan kerongsang di bajunya hasil daripada usaha keras rakyat Malaysia yang bersatu pada masa itu. Akhirnya kutipan untuk persidangan itu telah berjaya dikumpulkan dan pada 1 Januari 1956 Tunku Abdul Rahman berlepas ke London. Kemudian bermulalah perjalanan Tunku sehinggalah termeterainya perjanjian dan negara kita akhirnya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Merdeka! Merdeka! Ya. Merdeka! Merdeka. Sebabkan semoga video ini sedikit sebanyak dapat menambahkan lagi rasa syukur kita dalam menghargai perjuangan serta pengorbanan wira-wira negara ini. Luar biasa, geng. Itulah, geng, ya. 10 kisah heroik rakyat Malaysia yang ramai tak tahu ya dari Fakta Channel, geng, ya. Ini sangat menginspirasi sekali, geng, ya. So, memanglah kemerdekaan itu, setiap negara itu pasti ada jalannya masing-masing ya. Kalau di Malaysia ini mereka sudah melakukan perlawanan. Ada banyak sekali, ramai sekali pahlawan-pahlawan yang sudah gugur, macam seperti Mat Kilau, Tok Gajah, dan lain sebagainya, geng, ya. Jadi kemerdekaan itu ada yang dilakukan dengan perlawanan bertumpah darah, ada juga yang dilakukan secara jalur perundingan, geng, ya. So itulah ya. Jadi tak payahlah kita lu giveaway, lu masih utang sama Belanda, lu giveaway dari Inggris. Tak payah, geng, ya. Yang jelas tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan negara kita masing-masing. Fokus ya, fokus untuk mengisi kemerdekaan tanpa memperlekehkan, tanpa menertawakan, tanpa menghina masing-masing kemerdekaan di setiap negara. Oke? Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, terima kasih ya yang sudah tadi request di Instagram. Untuk kalian yang mau request boleh silakan seperti biasanya langsung saja di Instagram di bawah sini, geng, ya. So, akhirnya saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, love you Indonesia. Bye-bye. Merdeka, merdeka, merdeka. Negaraku